Muslimat sekalian, kita tak boleh buat alasan. Memang alasan tu betul, saya bukan alasan, itu jawapan Ustazah. Bila tanya kenapa sikit sangat baca Quran, gini saya gitu gini. Kita boleh bagi alasan, kita boleh bagi jawapan, tetapi kita akan terdiam di hadapan Allah kelak, di akhirat kelak. Sebab dia tak akan selesai dengan ya Allah dulu bukan apa, memang sibuk sangat. Sebab every single thing sangat detail. Malaikat terlebih dahulu, sempat je Facebook, sempat je TikTok, banyak masa habis. Maksudnya apa yang kita jawab bukan simply macam bagi alasan dekat suami hari ni, bang sorry ya tak masak, memang masa tak larat sangat, tak tahu. Padahalnya 2 jam tadi dekat TikTok dah terleka. Lepas tu kepala pun dah bengang, tengok banyak sangat. Tiba suami balik dandan buat muka penat, memang tak larat lah bang. Gitu kan. Dengan manusia jelah boleh kelentong. Bolehlah kita cipta alasan. Ini contoh, bukan kita, ini wanita di Zimbabwe. Okey. Jadi tapi dengan malaikat bahkan very detail. Contohlah, malaikat akan bertanya, contoh bab zakat, kenapa tak keluarkan zakat? Dahlah kerja kat pusat kutipan zakat, sendiri tak bayar zakat. Contoh, sila terasa ya. Bukan kat sini ya. Contoh yang lain, kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Langkawi boleh tiap tahun pergi. Handbag baru banyak je bersusun, kasut. Maksud kita akan dihitung, betulkah kita benar-benar tak mampu? Tergolong di kalangan orang yang tak diwajibkan haji. Dibimbangi bila kita jawab begitu, dikeluarkan banyaknya list kerana kita banyak membazir dan tak jadikan keutamaan haji itu menyebabkan sebenarnya dah sampai wajib, tetapi kita yang melalaikan tanggungjawab menunaikan haji. Subhanallah, semuanya akan detail. Jadi penutup ataupun kesimpulan muslimat sekalian, kita mesti mencari mana ibadah yang kita buat berkualiti. Sebagaimana yang kita fokus tadi, berilah kualiti ibadah kepada solat. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Nabi bersabda, barang siapa yang menegakkan solat, mendirikan solat, kita bukan hanya kena solat dengan betul, kita kena betul-betul solat. Kalau solat dengan betul, macam budak-budak belajar 13 rukun, tahap tu lagi kita belum betul-betul solat. Macam mana nak solat betul-betul? Memahami maksud, cuba solat di awal waktu ni. Kita lambat sikit sebab kuliah, tak ada masalah. Ia bukan dalam situasi melalaikan. Kita jaga sebelum, semasa dan selepas solat. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi sebut, solat itu dia, solat itu cahaya. Wuduk pun cahaya. Subhanallah. Sebab mungkin kalau kita nak banyakkan ibadah-ibadah yang lain, kita rasa macam susah nak istiqamah. Mari perasaan semangat, istiqamah lah. 1 juzuk sehari. Lepas dah 3 hari berturut 1 juzuk, seminggu tak baca Quran. Kadang tu mari ujian-ujian macam tu kan. Tetapi sebab solat dah wajib, ala-ala wajib, buatlah sehabis baik. Kita ni ada sifat orang perempuan bagusnya, dia suka buat perkara mesti sehabis baik. Kalau pakai baju sehabis baik, keduk sikit je, masuk balik gosok tu, atas papan gosok. Ni, tak betul lah. Okay. Oh, masuk balik bang, sekejap, sikit-sikit. Subhanallah, tetamu datang, beria dia. Kan, kemas rumah tu, macam lah tetamu nak pergi sapu, nak tengok ada ambuk ke tak. Maksudnya perempuan memang Allah bagi sikap teliti dan nak buat sesuatu bersungguh-sungguh. Jadikan sikap tersebut di dalam solat. Nabi bersabda, solat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Ad-din juga bermaksud solat adalah tiang kehidupan. Faman aqama, siapa yang menegakkan, mendirikan solat, ia mendirikan agama dan hidupnya akan tertegak. Hidupnya akan teguh. Hidupnya akan jadi hebat. Faman taraka, siapa yang meninggalkan ataupun mengambil mudah tentang solat, faqad hadamaddin, maka dia meruntuhkan agama dan kehidupannya. Orang yang lembut dalam solat, dia lembut di luar solat. Orang yang fokus dalam solat, dia juga fokus di luar solat. Kerja dia fokus, balik rumah dia boleh fokus dengan anak-anak. Bila masak fokus, dia boleh kalahkan Khairul Amin. Oh, tiba-tiba keluar Khairul Amin kan. Siapa dah pernah rasa sambal nyek dia? Ya, memang sedap. Oh, pedas. Saya tak pernah rasa. Tak adalah pula orang nak belanja saya, sebab semua berebut-rebut kan. Awak pernah rasa kan? Awak kan suka makan pedas. Memang dia punya pedas memang tahap dewa. Oh gitu kan. Tak tahu kenapa tahap dewa.
Saya pernah makan sama dia, tiba dia ambil cili tu, satu sudu tu, lepas tu dia habiskan. Allah Akbar. Dek, moga kamu selamatlah berkahwin, dek. Kamu dah tak kahwin lagi kan? Perempuan ni kahwin dulu ya. Masya Allah. Nama dia Syikin. Okey. Puan-puan sekalian, Masya Allah. Jadi, kita tak boleh hanya sedapkan hati dengan alasan. Ini kesimpulan. Tak apalah, bang saya ni kan, ibadah kurang je bang. Lepas tu suami pun cakap, tak apalah, awak kan penat. Kan bang, Allah Maha mengetahui kan bang. Tidur. Tidur. Subhanallah, sebenarnya bila rasa bersalah, kena susuli dengan sesuatu. Bukan selesai dengan suami cakap macam tu, kita pun suka hati, mak pegang Netflix. Ini saya nak release ya bang. Bukan nak sangat tengok. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, mesti ada apa-apa ibadah, amal soleh yang istiqamah, yang kita jaga kualiti. Itulah sebenarnya sandaran yang insya Allah boleh menutupi kelemahan-kelemahan ibadah yang lain. Siapa yang jaga solat di awal waktu, dia orang yang sangat menepati waktu di luar solat. Sebab nak tepati waktu solat paling susah, betul tak? Nak tepati shopping senang. Bang, pukul ni kita pergi ya. Awal lagi dia dah siap. Masa dating dulu lagi cepat. Nak tepati waktu musyarat pun senang. Lagi-lagi kalau yang turun bos besar. 10 minit kita dah sampai. Bos pun puji, bagus awak. Macam biasa bos. Kan? Tapi nak tepati waktu solat sangat susah. Kadang boleh satu hari. Kalau kita boleh buat satu hari, kita dah rasa impactful dah pada diri kita. Luar biasa sangat hari itu bila kita boleh solat di awal waktu. Masya Allah. Siapa yang boleh tenang dalam solat? Sebab solat ni nak tenang susah. Allahu Akbar. Handbag tu hijau ke biru? Astaghfirullahaladzim, solat rukuk hijau lah kot ya. Tapi biru tak pernah lagi. Tapi baju ada biru. Allahu Akbar. Fikir tu kan. Dia akan analyze tu. Dia bukan setakat biru ke hijau, settle tak. Analyze. Barang hilang boleh jumpa dalam solat. Suami saya kadang, saya cari barang, pergi semayang, nanti jumpalah. Allahu Akbar. Mari bayangan, tadi masuk, letak beg. Kalau boleh bercakap lah tengah solat, dah jumpa. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi orang yang boleh tenang, syarat nak tenang adalah fokus pada maksud. Dia seorang yang sangat tenang di luar solat. Datang ujian apa. Sebab syaitan paling kuat akan hentam kita, akan ganggu kita dalam solat. Bila dalam solat kita boleh, mungkin mustahil untuk fokus awal sampai akhir. Tapi bila lari sikit, kita kembali semula. Tapi orang yang memahami bacaan dalam solat, sebab itu Imam Ghazali letak syarat pertama untuk khusyuk, untuk dapat kemanisan solat. Value solat tu tinggi ada dengan memahami bacaan solat. Jadi, saya akan tunggu dekat pintu ni. Pintu lain semua kunci. Kita akan test maksud bacaan dalam solat. Boleh ke tak? Siapa yang ingat saja, at-tahiyat masuk tahiyat, dan masuk duduk antara dua sujud, dan masuk kunut. Boleh? Siapa yang lepas sahaja, kita benarkan. Sudah dah lah, tak lepas semua ni. Kan nanti pegawai pun tak lepas, sudah dah lah. Tuan-tuan sekarang, berapa lama kita solat? 20 tahun, 30 tahun. Sampai bila kita nak berada pada kualiti yang sangat rendah? Kita tengok cerita Korea, kalau tak faham, ada yang nak keluar dulu kan, takut kena. Tak, saya gurau je ya, saya tak buat sungguh. Okey, kalau kita tak faham subtitle tu, kita tak tahu terjemahan, dia nangis pun kita tahu, apa nangis tu? Tapi kita menghayati satu cerita drama filem tu kerana ada subtitle tu. Macam mana kita nak nikmat, nak menghayati solat, kita tak tahu apa yang kita cakap dengan Allah. Kita ada masalah communication dengan Allah dalam solat. Orang yang ada masalah komunikasi dengan Allah dalam solat, dia akan ada masalah komunikasi di luar solat. Dia nak cakap lain, orang salah faham lain. Dia nak sampaikan begini pada suami, tak sampai. Nak cakap pada anak, tak sampai. Kita sendiri tak sampai pun apa yang kita cakap pada Allah. Tak sampai. Sebab kita tak faham apa yang kita cakap. Bayangkan kita satu hari, saya cakap dengan awak bahasa Cina. Macam tu ke kan? Lepas tu awak tanya, Ustazah apa dia? Entahlah, saya pun tak faham. Kan nampak teruk benar tu kan? Kita tak faham apa yang kita cakap dengan Allah. Sebab itu, nak bercakap dengan Allah, salat. Sebab kita non-stop bercakap kot. Daripada Allahu Akbar sampai tahiyat. Non-stop. Zikir, doa, baca, non-stop. Siapa nak Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Sebab itu non-stop bila kita baca semua kata-kata Allah. Tapi dalam solat, Allah bagi kita fully cakap. Cakap. Tapi tak faham. Bayangkan doa atau dua sujud tu, semua yang kita perlu.
Ada dalam doa antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berilah rizki kepadaku. Wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Wa'afini, maafkanlah aku. Wa'fu anni, afiat, berilah kesihatan. Bukankah semua itu yang kita selalu harap dan minta? Tapi kita tak faham. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Oh, dah siap laju pula tu. Kalau kita faham, kita fokus, kita tak sempat. Tapi sebab tak fokus, lipas ujung bilik tu. Datang dah dia, datang dah. Semua nampak. Masa semaya semua nampak. Rambut bergulung. Tadi rasa dah sapu. Nampak je lah kerja-kerja tu. Dah bagi salam, ambil telefon, tak nampak balik dah. Betul tak benda ni berlaku? Jadi selepas ini habis ceramah ni ataupun mana-manalah, jemputlah mana-mana penceramah, fokus bab solat saja. Bagaimana meningkatkan kualiti solat. Last sekali, berapa kali last? Saya pernah pergi satu syarikat yang multinational, syarikat swasta, keuntungan tahunan ratus juta. Masa ni PKP, tahu tak bos dia beri hadiah ataupun dia berikan satu penilaian untuk anugerah pekerja. Salah satu syarat adalah hafal maksud bacaan dalam solat. Ataupun syarat macam mana? Dia jumpa saya depan Ustazah. Sebab masa tu saya sentuh pasal bacaan dalam solat, menghafal maksud. Ustazah, saya sebenarnya wajibkan staff saya hafal maksud bacaan dalam solat. Sebab dia bos syarikat, pemilik, dia boleh buat lah kan untuk orang Islam. Saya kata apa impact? Sangat impactful. Dan perbezaan kepada etika kerja, kepada sikap luar biasa. Perubahan. Sebab solat ini, dia akan membentuk peribadi. Attitude kita di luar solat. Subhanallah. Lebih rasional, lebih tenang, lebih fokus. Dan hidup kita sebenarnya bukan sebab masalah. Hidup kita bermasalah. Sebab hati kita tak kuat untuk menghadapi masalah. Dan Allah kuatkan kita. Sebab itu Allah sebut, aqimis solah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tapi kita ingat selain daripada Allah. Dan Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, kamu jaga hubungan dengan Allah, kamu jaga solat, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta direct dengan Allah. Kalau kamu perlukan sesuatu, minta saja dengan Allah. Ini kelebihan orang yang jaga hubungan dengan Allah. Bila kita berhubung dengan Allah? Waktu salat. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita. Sebab ia ada satu perkara yang praktikal. Kita terus praktik tanpa tangguh selepas ini. Mula dulu hafal doa Al-Fatihah. Kemudian pergi ke satu-satu rukun. Sampailah kita rasa kalau nak mati pun okey dah ya Allah. Soalannya macam tu. Kalau tak ingat lagi bacaan dalam solat, jangan mati lagi. Sebab apa ada ketakutan pasal mati? Sebab solat pun tak selesai. Amalan pertama yang akan dihisap, solat. Solat lepas, semua lepas. Sebab itu hidup kita resah gelisah, ragu-ragu. Ada benda yang tergantung, benda yang paling besar, iaitu solat. Belilah buku bacaan dalam solat dan terjemahan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan di mana tak mau, di situ ada alasan. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Saya doakan semua wanita di sini. Nak begitu. Semua wanita di sini nak mohon nasihat isteri dan mohon perceraian kerana suami buat salah yang sama berulang. Isteri ragu-ragu dengan keputusan suami dan minta maaf dan minta jangan tinggalkan suami. Kan? Ini biasalah ni kan. Suami minta maaf, jangan tinggalkan, merayu-rayu, lepas tu isteri maafkan. Lepas tu dia ulang balik. Lepas tu merayu-rayu, sekian-sekian. Bolehkah saya jawab 1 minit ni? Boleh Masya Allah. Ada satu hadis Nabi. Nabi bersabda. Ini adalah hadis kudusi. Allah berfirman. Hamba-Ku melakukan dosa, melakukan maksiat. Lalu dia memohon ampun kepadaku. Dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu aku ampuni dia. Lalu dia mengulangi lagi dosanya. Lalu dia pun datang kepadaku dan memohon ampun. Dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu aku ampuni dia. Lalu dia buat lagi dosa tu. Sampai Nabi ulang 3 kali ataupun 4 kali. Sehinggalah Allah berfirman, lakukanlah apa saja yang kamu nak lakukan. Yang mana engkau sentiasa ada Tuhan yang Maha Pengampun. Hadis ni bukan nak bagi tahu, buat je lah dosa tu, tak ada masalah sebab Allah Maha Pengampun. Tak.
Tetapi nak membesarkan Allah ini Maha Pengampun walaupun dosa yang sama berulang-ulang, walaupun dosa yang besar. Tetapi manusia tidak begitu. Manusia Allah berikan secara fitrahnya. Bukan nak kata manusia ni lemah buruk. Fitrahnya manusia akan ada rasa serik, akan rasa trauma, hilang kepercayaan. Sekarang ni glamournya ayat tawar hati. Bila hati dah tawar, berilah cincin 5 pun dah tak berkesan dah. Ni suka dia tahulah ni. Tahu siapa ni. Kan? Berilah apa pun nak bayar balik umrah. Contoh saja ya. Ke ada kena dengan situasi semasa? Okey. Tapi bahaya, saya nak sebut bahaya sangat ayat tawar hati ni. Bukan saya nak besarkan wanita. Janganlah kita sebab terpengaruh dengan isu semasa ni. Sikit-sikit ugut suami. Bang, awak jangan sampai saya tawar hati. Awak tengok apa yang berlaku pada kan, tiba-tiba ugut. Kalau dah tawar hati, kalau wanita tawar hati, padahalnya selalu kok tawar hati, lepas tu manis balik kan. Tai merajuk, tawar, lepas tu manis balik. Sebenarnya perasaan ni tak ada benda yang kekal. Yang kekal adalah iman. Perasaan tak akan kekal lah. Keimanan akan kekal. Datanglah ujian yang buat tawar hati, tapi tetap teguh, sabar, redha, memaafkan. Saya bagi jawapan ringkas pada wanita ini. Pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Jangan cakap, Ustazah, saya tak ada pilihan. Kenapa tak ada pilihan pula? Kalau tak, dia tak boleh hidup tanpa saya. Anak-anak, Allah sentiasa, wahadainahun najdain. Allah sentiasa beri kita 2 jalan. Puan, kalau puan pilih ni pun, akan ada jalan seterusnya Allah akan aturkan. Pilih jalan ni pun ada jalan seterusnya. So, kalau nak memaafkan, besar sangat pahalanya. Tak tahu berapa lama beri peluang, mungkin umur 50 lebih barulah dia insaf betul-betul dan dia tak ulang. Dan ini memang ada cerita isteri ramai. Ustazah, betul Ustazah. 50 lebih dia betul-betul tak buat dah kesalahan tu. Dan bila dia berubah tu, berubah betul-betul, soalannya terubat semua kelukaan saya 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau memilih untuk berpisah, pun perlu kesabaran. Maksud dua-dua memerlukan kesabaran. Dan kita hormati pilihan mana-mana yang dibuat. Subhanallah, Alhamdulillah. Tengok Ustazah kita dah bersedia untuk merampas mic. Kan? Jadi terima kasih sekali lagi. Jemput di luar sana ada jualan. Kan suka kan? Tapi 2 hari lagi gaji kan? Jadi anda boleh je ambil dulu dengan rakusnya. Tak, dengan bermuhasabah, dengan berhati-hati. Boleh je kalau ada yang berminat nak beli sekian-sekian, tulis je nama, nanti bayar waktu gaji pun tak apa. Jadi jemputlah, habiskan barang yang kita bawa ya. Kalau kira semua ni pasti habis ni. Setiap jualan tu sebenarnya anda akan menyumbang kepada gerak kerja dakwah dan kebajikan kemanusiaan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Saya pengasas dan pengerusi, memang manage sendiri bersama dengan tim. Kemudian yang kedua, Yayasan Al-Hijrah yang sekarang dalam proses giat membangunkan perkampungan Al-Hijrah. Di situ ada pelbagai rumah kebajikan dan anda cari saja perkampungan Al-Hijrah, anda akan tahu. Jadi subhanallah, setiap pembelian ada satu pemberian yang menyumbang kepada gerak kerja dakwah dan gerak kerja kebajikan. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Selamat Ramadan Barakah, Ramadan Karim, Allahu Akram, dan selamat Aidul Fitri Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjaya orang